Bersedia. Cikgu Norli meminta murid-murid berkumpul di tepi Dewan Seri Gemilang. Mengarahkan, membuat 3 barisan. Di sini merujuk kepada Cikgu Norli. Adakah A, dia, kita, B, beliau, kami, C, beliau, mereka, D, dia, kalian. Semua orang kena jawab di ruangan chat. 1, 2, 3. Okay, stop. Ada yang jawab B dan ada yang jawab C. Macam mana ni? Semua lain-lain ni. Jawapan yang sebenar adalah C. Siapa yang jawab B tadi? Ada seorang dua yang jawab B tadi. Cikgu Norli meminta murid-murid berkumpul di tepi Dewan Seri Gemilang. Beliau, kerana apa? Cikgu Norli ni kita hormat dia kan? Kita hormat dia kan? Jadi kita perlu gunakan beliau. Okey, mengarahkan siapa? Murid-murid ini ramai. Jadi kita gunakan takkan kami. Kita guna kata ganti diri yang ketiga. Merujuk kepada ramai. Mereka, murid-murid. Kita tengah berkata pasal orang lain. Jadi ketiga. Kalau kata ganti diri, kata ganti nama yang pertama merujuk kepada saya, aku, kami. Okey, kata ganti diri yang kedua, kamu, awak. Apa lagi? Beliau 3. Apa lagi? Mereka. Kita tengah bercerita pasal mereka adalah ketiga. Jadi kata ganti diri yang ketiga. Okey, Azhad cakap, cikgu saya punya chat glitchy lah. Glitchy ni cikgu tahu daripada cerita Ralph. Ralph cerita apa? Ralph tu? Bracket Ralph. Dia main game glitchy, tak apa, it's okay. Kalau awak rasa glitch, buka mikrofon awak. Kan cikgu cakap, bila cikgu kata 1, 2, 3 tu jawab terus. Buka mikrofon, tak payah nak type pun tak apa. Okay? Bracket Ralph, yes. Okay, so tadi jawapan nombor 1 adalah C, beliau. Beliau itu Cikgu Norli. Kita hormat dia, betul? Jadi kita katakan beliau, bukan dia. Murid-murid kita gantikan dengan mereka. Okay, itu nombor 1. Nombor 2. Ketika melihat pergaduhan itu, adik berkata, buka mic hanya, okay, Zurin kata nanti selalunya serabut lah kalau buka mic. Buka mic bila cikgu kata 1, 2, 3, buka mic, jerit jawab, bukan jerit lah. Beritahu jawapan kamu, terus tutup. Jadi cikgu dengar, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Faham tak? Adik-adik kamu boleh buat, mesti awak pun boleh buat. Barulah ada two-way communication. Apa two-way communication maksud apa? Ada komunikasi dua hala, saya dengan kamu. Ketika melihat pergaduhan itu, adik berkata, sungguh malang nasib pemuda itu. 1, 2, 3. Okay, Barshana pun dah bagi jawapan. Thank you, Barshana. Ada 2 jawapan. Ada yang kata C, ada yang kata, bukan 2 ya, 3. Ada yang kata A, ada yang kata D. Bila dia kata kat sini, sungguh malang, ianya adalah sesuatu yang negatif atau positif? Kalau malang itu positif ataupun negatif? Is it a good thing or a bad thing? Ivan cakap negatif. Kalau bahasa Melayu, negatif dieja dengan cara negatif. Jadi malang adalah sesuatu yang negatif. Jadi awak perlu guna apa? Aduhai. Benda-benda yang ataupun perkara-perkara yang negatif, awak perlu gunakan di aduhai. Yeay, ramai orang yang jawab. Betul. Ten Cheng Kang. Okay, thank you. Izrayan kata, salah pula. Okay, nombor 3. Polis itu sedang menyampaikan taklimat kepada wartawan tentang kejadian rusuhan di pusat tahanan itu. A. Jurutera, B. Jurulas, C. Juru cakap dan D. Juru bahasa. 1, 2, 3.
Okey, cikgu baru. Okey. Stop. Cikgu nampak semua menjawab C, juru cakap. Jawapannya C. Betul. Juru cakap polis itu sedang menyampaikan taklimat kepada wartawan tentang kejadian rusuhan di pusat tahanan itu. Jurutera tugasnya apa? Jurutera. Jurutera adalah orang yang bertanggungjawab untuk apa? Jurutera untuk melaksanakan ataupun untuk membina bangunan tersebut dengan bantuan pekerja-pekerja, arkitek, tukang melukis plan. Kalau juru ulas, contohnya kalau ada kamu tengok pertandingan perlawanan bola sepak, jadi akan ada yang komentator ya, panggil komentator. Itulah orang yang komen tu. Oh, dia telah apa? Cikgu tak pandai lah jadikan tu. Oh, dia sedang mensepak bola. Dia sedang menyepak bola ke kanan ke kiri. Macam itulah. Jadi itu adalah juru ulas. Juru ulas. Jadi juru cakap, juru cakap, tukang cakap bagi pihak siapa. Macam di sini dia adalah tukang cakap bagi pihak polis. Di jurubahasa. Jurubahasa adalah dalam bahasa Inggeris kita panggil dia translator. So kalau orang tu cakap bahasa Melayu, ada orang cakap bahasa Melayu, dia akan mentranslasikan kepada bahasa Inggeris sebagai contoh. Okay? So 3 adalah juru cakap. Ivan cakap membangun bangunan. Jurutera membangun bangunan ya, membina dengan bantuan pekerja-pekerja, pekerja buruh kan, buruh-buruh kasar orang kata. Nombor 4, buaya, boleh bersedia ya. Nombor 4, buaya yang besar itu ekornya sebelum membaham mangsanya. A. Mengebaskan, B. Mengibaskan, C. Mengipaskan dan D. Melibaskan. 1, 2, 3. Cepat 1, 2, 3. Betul. Melibaskan ekor dia. Apa maksud mengebaskan? Bila kamu pernah pergi hospital ataupun klinik, jadi doktor akan suntik ubat, iaitu ubat bius. Dia akan rasa kebas. Yes. Mengibaskan macam mana mengibaskan? Selalu mengibaskan tu macam mana mengibaskan? Mengibaskan. Mengipas. Kibas kain. Kibas. Mak kamu akan sidai baju kan? Sebelum dia nak sidai baju, dia akan macam ni kan? Itulah mengibaskan baju. Mengipaskan? Yes, thank you. Pandai yang ramai yang buat macam ni. Yelah tu, betul. Jadi jawapan dia adalah melibaskan ekornya. Okay, nombor 5. Hamba hanya titah perintah baginda tuan. Kata hang tuah. A. Menganugerahi, B. Menjunjung, C. Menghadap dan D. Merafak. A, B, C dan D. 1, 2, 3. B. Yes, thank you Vaishana. Buka mikrofon, senang kan? Terus jawab. Jawapannya adalah B, menjunjung. Menjunjung perintah means dia nak laksanakan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh buat. Contoh, Vaishana duduk. Vaishana duduk. Vaishana tak berdiri, betul tak? Jadi Vaishana jalankan apa yang cikgu suruh. Tu sebagai contoh. Tapi cikgu bukan raja lah kat sini. Kan? Yang raja kat siapa raja? Inilah baginda tuanku raja. Siapa yang menjunjung perintah? Hang tua. Faham? Boleh? Okay. Nombor 6. Mana tadi? Ramai yang jawab B dengan A. Jawapan dia B sayangnya. Akmal, cuba lagi. Nice try. Cubaan yang baik. Nombor 6. Negara ini berpunca daripada perpaduan antara pelbagai kaum yang wujud dalam kalangan rakyat. Ingat ya, kita tidak pakai di dalam kalangan rakyat, tapi kita guna ayat dalam kalangan rakyat. You see how the sentence? Okay, dalam kalangan rakyat. Jangan tulis di dalam kalangan rakyat. Salah. Okay. A, suburnya.
B. Hancurnya. C. Makmurnya. Dan D. Kecundangnya. 1, 2, 3. Makmurnya. Nombor 6 jawapannya. Oh, siapa yang cakap makmurnya tu? Bagus. Yes. Ivan ya? Yes. Yeah, Ivan. Betul. Jawapannya makmurnya. Makmurnya negara berpunca daripada perpaduan. Perpaduan tu negatif ke positif? Positif. Yes, positif. Jadi kita kena kata benda yang baik kat depan ni. Takkan kita nak kata hancurnya kan? Kalau suburnya macam mana suburnya? Selalu suburnya ni pokok. Izzatu Wafa kata pokok. Betul. Pokok. Contohnya apa lagi? Pokok. Mute lah balik. Ya, dah mute dah ni kan? Ada yang ni lagi ke yang cikgu tak perasan? Okay. Boleh? Okay, seterusnya nombor 7. Bersedia? Bersedia. Nombor 7. Kesan membantu menimbulkan suasana yang ceria dalam filem yang diarahkan oleh pengarah yang tersohor itu. A. Tata kerja. B. Tata rakyat. C. Tata bahasa. D. Tata cahaya. A, B, C dan D. 1, 2, 3. Tata kerja. Sudah dah macam-macam. Dekat dalam chat ni ada orang jawab 2 jawapan lagi. Boleh ke jawab 2 jawapan? Adakah itu A? Okey, ramai ada yang jawab A. Okey. Tata kerja, ada yang kata A. Jap. A. Okey, setakat ni semua jawab A. Azhar jawab C. Tata bahasa. Tata bahasa? Adam cakap kenapa lambat? Baik. Jawapannya apa nombor 7? Jawapannya tata cahaya. Ada yang terkejut tak kenapa dia kata tata cahaya? Tata cahaya adalah lighting. You know the lighting? Kalau ada movie, ada lighting. Jadi lighting itu adalah tata cahaya. Faham? You learn something new. Kamu belajar benda yang baru hari ni. Tata cahaya adalah lighting. Jadi Adam kata tak faham. Contoh kalau orang nak buat pergambaraan kan, shooting movie, lighting, bukan lightning benda yang lain. Lightning tu petir. Ini shooting. Orang nak buat drama, orang nak buat movie, nak nampak kawasan tu ceria, cerah, jadi dia perlukan lighting supaya nampak cantik. Shooting kena ada cahaya. Nama shooting ada cahaya itu ialah tata cahaya. Faham? Jadi itulah satu benda yang baru kan. Macam juga tadi dalam kalangan. Tak boleh cakap di dalam kalangan. Tak boleh. Dalam kalangan manusia. Dalam kalangan pelajar. Itu adalah cara menulis ayat. Kita tak boleh guna perkataan di dalam. Di adalah kata sendi yang hanya boleh guna untuk ruang dan masa sahaja. Jadi kita nak bagi tahu dalam kalangan orang. Jadi tak ada kena mengena pasal masa, tak ada kena mengena pasal ruang dan masa. Tempat, masa dan tempat. Tak ada pun nak cakap pasal tempat kan. Kita nak cakap pasal orang. Jadi jangan guna di dalam. Di dalam adalah salah untuk kalangan. Kalangan itu adalah dalam kalangan manusia. Manusia itu orang. Dia bukan masa, dia bukan tempat. Mingbai ma? Faham? Faham? Okay? Ada orang kata saya stuck. STAAK. Kenapa stuck ni? Cikgu tetap cikgu BM ke? Ya Baishana, cikgu tetap cikgu BM. Kenapa tak suka cikgu ke? Nak tukar cikgu lain? Ingat ustazah. Ivan. Ustazah mana? Ustazah mana awak ni? Okay, lagi senang macam ni belajar. Alhamdulillah. Okay, tengok yang ni ya. Ni ada seorang wanita, okay, dia duduk dekat dalam pejabat. Ada bunga, ada telefon, okay, ada, dia tulis apa ni? Pencurus, betul ke? Pencurus. Pengurus cikgu. Pengurus. Okey. Terima kasih betulkan saja je. Ingat awak tak nampak. Okey. Nombor 8. Sebagai pengurus syarikat pelancongan yang berpengalaman,
Puan Haswani. Oh, pelik nama dia ya. Unik. Puan Haswani sentiasa pakaian yang kemas dan berjenama untuk imejnya. A. Melarang, mengekalkan. B. Menyarung, menggandakan. C. Memakai, menghangatkan. D. Menampilkan dan membesarkan. Ada orang komen kat sini. Tak, saya tanya sebab saya suka cikgu sangat. Apa awak ni? Melting cikgu. Apa? Nombor 8? 1, A. 2. Nombor 8, 1, 2, 3. A. Okay, ada yang jawab D dari kat ruangan chat. Ivan cakap A. Okay, cikgu take note that. A, isn't it? Boy Zurin, isn't it? Isn't it? I ask you back. Jawapannya ialah A. Puan Haswani sentiasa melarang pakaian yang kemas dan berjenama untuk mengekalkan imejnya. Okay? Melarang tu bukannya sesuatu yang negatif. Melarang tu kan kata, amboi, melarang, kemain. Kan? Jadi melarang itu adalah perkataan yang betul. Perkataan yang betul dari segi tata bahasanya. Melarang. Okay? Nombor 9. Tengok ya betul-betul. Antonim. Apa itu antonim? Antonim apa antonim? Ya, Ryan kata pandai semua dalam chat. Ada yang kata sama. Siapa yang kata sama ni? Ivan. Ayat sama. Salah saya tu. Sepatutnya nak tengok tu. Kan takut? Takut kan? Tak boleh. Takut? Okey. Antonim adalah ayat yang berlawanan. Okey. Setelah mendapat gaji yang lumayan, kini abang mampu melangsaikan semua pinjamannya. Melangsaikan tu means bayar hutang. Okey. Melangsaikan. Jawapan perkataan antonim bagi melangsaikan. A. Melunaskan. B. Menghabiskan. C. Menangguhkan. Dan D. Membelanjakan. 1, 2, 3. C. Okay, sekejap. Baru Ivan jawab C. Farhana Nabila. Oh, nama kita sama. Nama kita terbalik. Nabila Farhana. C. Akmal Hakim kata C. Adam kata C. Aisyah. Ten Cengkang. Izrayan, Yasmin, Azfar. Farhana Nabila cakap lagi sekali. C, cikgu. Okey, jawapan yang sebenarnya ialah C. Betul. Jawapannya C. C, menangguhkan. Melangsaikan means bayar waktu itu juga. Menangguhkan means dia tak bayar waktu itu, dia tangguhkan lagi. Maksudnya hutang-hutang lagi. Faham? Itu nombor 9. Okey, nombor 10. Okey, nombor 10, awak perlu baca betul-betul, fahamkan situasi. Dia akan bertanya dan berdasarkan kenyataan yang diberi, dia akan berikan kamu pilihan jawapan untuk simpulan bahasa. Perlu tahu sekurang-kurangnya 10 ataupun 20 simpulan bahasa yang asas. Okey, dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Pilih simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan pernyataan di atas. A. Panas hati. B. Berat hati. C. Jauh hati. D. Iri hati. 1, 2, 3. Ya, ada banyak pilihan jawapan. A, C, B. A, C, B. Mana satu jawapan ni? A, C dengan B. B tak nak. 10 jawapannya apa? Akmal Hakim dia main tipu. Dia jawab A, B, C, D. Amboi. 1, 2, 3. Jawapannya ialah, kalau ikutkan skema jawapannya ialah A. Panas hati. Panas hati. Panas hati maksudnya marah, tersinggung. Berat hati ialah contohnya dia tak sampai hati. Itu adalah berat hati. Kalau jauh hati macam mana? Dia kecewa, dia rasa jauh hati. Iri hati? Iri hati? Iri hati macam mana iri hati? Iri hati ialah macam ni iri hati? Jealous. Jealous? Cemburu?
Iri hati, ya jealous lah, dengki dan sebagainya. Okay, boleh? Itu nombor 11. Okay, bersedia dengan nombor 11. Siti Aisyah kata tak dengar suara. Suara siapa yang awak tak dengar? Suara cikgu ke? Orang lain boleh dengar kan? Mungkin Izrayan kata suara cikgu okey, clear je, tak ada masalah. Okey. Mungkin awak yang kena betulkan, mungkin dekat komputer awak. Selama ni awak tak dengar ke sayang? Okey, nombor 11. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Baca betul-betul, baru pilih jawapan perkataan bergaris. Okey, cara nak belajar ialah pada Dewan Bahasa dan Pustaka. Pernah dengar tak Dewan Bahasa dan Pustaka? Kamu pergi pada ruangan Dewan Bahasa dan Pustaka, ini cikgu ajar. Sebab awak boleh buka. Kalau waktu periksa sebenar tak boleh. Awak cari pusat rujukan PRPM. Pusat rujukan persuratan. Cikgu ajar sebab awak ada darjah 6 ya. Melayu. Sekali lagi, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dekat sini, ini tempatnya. Cikgu ajar ni. Awak nampak kan? Okey, di sini di sini awak boleh type perkataan tu. Contohnya, pergi balik pada kertas tadi, dia guna perkataan apa? Tapak. Betul? Tapak. Okey, jadi pergi pada internet Google Chrome. Nampak Google Chrome cikgu? Nampak sekarang? Okey, nampak. Ivan tunjuk thumbs up. Thank you, Ivan. Tulis itu, tapak. Jadi di sini, tapak dia ada berikan definisi. Sekali dengan tulisan Jawi dia bagi dekat awak. Tapak. Macam mana nak eja tapak? Jadi apa itu tapak? Dia ada sinonim dengan tapak. Tapak ialah, awak tengok simbol ombak macam ni. Ini adalah maksudnya tapak lah perkataan tersebut. Tapak Sulaiman, nama binatang laut. Ada tak maksud tapak lain? Dia bersinonim. Sinonim maksudnya sama dengan bekas. Okay, sinonim dengan asas. Okey, bersinonim dengan telapak. Di sini semua awak boleh tengok apakah maksud ini. Kalau dahulu tiada internet, awak perlu beli kamus dewan tebal-tebal tu kan. Sekarang awak boleh guna PRPM Dewan Bahasa seperti ini. Darjah 5. So, darjah 5 pun sama. Awak ada internet kan? Awak ada komputer. Sekarang boleh belajar kat rumah. Untuk apa? Macam mana kat sini ni bukan untuk darjah 6. Ada yang ambil darjah 5 dengan darjah 6 untuk persediaan diorang. Okay? Jangan gaduh pasal tu. Ni cikgu nak ajar macam mana nak belajar. Boleh? Boleh faham? Buka pada PRPM. Sekali lagi, PRPM. Jadi awak boleh tengok maksud di sini. Okay, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau awak tak tahu, awak tengok buku teks awak, kebanyakannya adalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Cikgu bagi tahu ni untuk kamu mudah cari. Sebab ada orang beli buku kamus dewan. Kamus dewan harganya RM60. Ada orang beli kamus Bestari. Harganya lagi mahal, 100 lebih. Jadi cikgu bagi tahu untuk mudahkan kamu belajar. Macam mana nak belajar. Kita sambung boleh? Jadi tapak tadi. Nombor 1, serigala itu berundur beberapa tapak sebelum beredar. Adakah tapak yang betul? Nombor 2, masalah pembiakan nyamuk di tapak pembinaan amat membimbangkan. Okey. Ketiga, penyanyi itu tapak segak apabila berambut pendek. 4, tapak sirih peninggalan datuknya telah hilang. Okey, 1, 2, 3. Nombor 11, jawapan dia yang betul adalah, okay, Ivan jawab A. Zurin kata siapa batuk? Cikgu kot. Oh, Adam angkat tangan Adam. Ya Adam. Apa Adam? Adam angkat tangan. Salah Adam cakap. Apa yang salah? Adam cakap sorry. Kenapa Adam cakap sorry? Cikgu tak marah pun. Jawapannya ialah A. A yang betul ialah 1. Serigala itu berundur beberapa tapak sebelum beredar. Lagi satu ialah 2. Masalah pembiakan nyamuk di tapak pembinaan. Tapak pembinaan itu tempat.
Okey. Dan lagi apa lagi satu? Penyanyi itu tapak. Adakah betul? Tidak. Yang perlu dibetulkan di sini, penyanyi itu tampak segak apabila berambut pendek. Dan yang keempat, tepak bukan tapak. Tepak sirih adalah untuk orang Melayu, dia adalah alat tradisional orang Melayu. Contohnya boleh digunakan waktu perkahwinan. Okey, selain itu dulu zaman-zaman dahulu orang makan sirih tersebut. Jadi dia simpan sirih dia dan pinangnya di dalam tepak sirih bukan tapak. Jadi yang sebenarnya ialah A 1 dan 2. Okey, boleh. Nombor 12. Pilih ayat yang mempunyai imbuhan apitan. Imbuhan apitan adalah imbuhan pada depan dan belakang perkataan. Contohnya, perkataan asal kita panggil sebagai kata dasar. Apa tadi? Kata dasar. Israel kata, apa kena batuk? Cikgu tak batuk. Cikgu tak batuk. Siapa dari tadi batuk? Tak ada. Siapa? Tak ada. Bukan cikgu. Cikgu kat sini. Cikgu tengah bercakap. Ada orang batuk. Siapa yang batuk? Apa jangan-jangan. Jangan macam-macam. Okay. Pilih ayat yang mempunyai imbuhan api. Mana ada orang belakang cikgu awak ni? Ni langsir. Awak ni jangan macam-macam ya. Tak ada. Tak ada kan? Tak dengar dah kan? Tak ada orang. Okey. Pilih ayat yang mempunyai imbuhan apitan yang betul. Nombor 1. Kakak berasa bangga dapat mengajar di sekolah di kawasan pendalaman. 2. Petani itu memperhambakan dirinya kepada ketua kampung. Amboi, memperhambakan dirinya. Nombor 3. Puan Salma menghadiahkan anaknya sebuah basikal. Nombor 4. Lelaki itu beristerikan seorang puteri raja. Oi. Cuba. Cikgu bagi masa dekat awak. 1, 2, 3. Salmah mak saya. Ya. Ada cakap pasal Salmah ke? Oh, Salmah bagi anaknya sebuah basikal. Cikgu, jawapannya C. Barshana kata jawapannya C. Nombor 12 ialah, nanti cikgu beri masa pada kamu, jangan risau. Tengok betul-betul. Barshana pun tengok betul-betul. Adakah betul-betul C? Tengok betul-betul. Adakah betul-betul C? Okey? 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya ialah D, daun. Cuba tengok balik. D, 2 dan 4. Sebentar. Cikgu nak tengok ruangan chat ni. Ada yang jawab apa ni? Sekejap ya. Cikgu cek dulu kawan-kawan yang lain. Mana tadi? Jawapannya D, 2 dan 4. Petani itu memperhambakan dirinya. Betul. 4. Lelaki itu beristerikan seorang putera raja. Betul. Macam mana ni? Siapa yang salah tadi? Macam mana tu? Jawapannya D. Okay, nombor 13 pula. Tak apa. Nice try bagi yang lain. Okay, kita pergi nombor 13. 13. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan. Jadi, di sini sekejap, ada orang komen lagi. Okay, 13. Pilih. Okay, siapa Izzatul? Kenapa memperhambakan? Dia sekarang ni, jangan tengok pada ayat. Awak tengok pada perkataan tersebut. Memperhambakan dirinya adalah ayat yang betul. Dia punya imbuhan dia yang betul. Ayat dia mungkin kita boleh questionkan, kita boleh tanya, kenapa dia nak memperhambakan dirinya? Tapi penggunaan tu, tengok pada soalan. Macam ni pula. Nombor 13, pilih ayat tanya yang sesuai. Dia bagi pada kamu jawapan. Dia suruh kamu cari soalan dia.
Kerja-kerja menyiapkan sambutan kemerdekaan itu telah diselesaikan pagi semalam. Okey, soalan yang pertama. Mengapakah sambutan kemerdekaan itu perlu disiapkan pagi semalam? Adakah menjawab? Nenek. Belum. B. Bilakah kerja-kerja menyiapkan sambutan merdeka itu dapat diselesaikan? C. Adakah kerja-kerja menyiapkan sambutan kemerdekaan itu telah selesai pagi semalam? D. Apakah persiapan sambutan kemerdekaan itu diselesaikan pagi semalam? 1, 2, 3. B. Jawapan dia. Jawapannya Ha. B. Okay, cikgu tengok jawapan kawan-kawan lain juga ya. Ivan cakap B. B. C. Itulah yang bunyi batuk tu yang cikgu suruh diam tadi. Mana ada orang batuk? Kalau cikgu lah, cikgu tak ada orang batuk. B. 13. B. Jawapannya nombor 13 adalah B. Bilakah kerja-kerja menyiapkan sambutan kemerdekaan itu dapat diselesaikan? Jawapannya adalah kerja-kerja menyiapkan sambutan kemerdekaan itu telah diselesaikan pagi semalam. Salah lagi Adam. Sebab tu cikgu bagi masa. Jangan sebelah cikgu ada orang Ada. Cikgu tak ada orang. Kenapa? Tu pintu lagi. Awak jangan macam-macam. Berapa ni? Tak ada. Cikgu tak ada. Okay, nombor 15. Sedia ya, nombor 15. Pilih ayat yang betul. Depan cikgu tak ada orang jugalah. Tapi bersepah. Payah nak tengok. Oh, sibuk nak tengok. Okay, nombor 15. Pilih ayat yang betul. 15. Muhammad Danish kata, tu sekarang cikgu dengar bunyi orang menjerit. Siapa menjerit tu? Ada orang kata bio je. Bio je. Ada orang kata bio je. Zurin katakan bio kan je. Yelah. Nombor 15, pilih ayat yang betul. 15A. Rumahnya terletak jauh daripada bandar. B. Jangan usah dikenangkan perkara yang lalu. C. Dari sudut pandangan mereka, perkara itu wajar diutamakan. D. Kebanyakan perabot yang mewah itu berasal daripada negara Thailand. Soalan nombor 15. 1, 2, 3. Nombor 15. Okay, setakat ni orang jawab A. Apa je tadi? Tak dengar? Kuat sikit. Y. Nukleus jawab Y. Apa yang Y? Zurin, cakap bahasa Melayu. Kelas bahasa Melayu ni. Jawapannya 15 adalah C. Cacing. Dari sudut pandangan mereka, perkara itu wajar diutamakan. Okey, kenapa? Cikgu ada cerita tadi. A. Rumahnya terletak jauh daripada bandar. Untuk bagi tahu kawasan dan tempat adalah dari bandar. Dari bandar. Okey, untuk dari adalah masa dan tempat. Kalau, mana lagi tadi yang salah? Jangan usah dikenangkan perkara yang lalu. Salah. Usah ataupun jangan. Gunakan salah satu saja. Itu adalah kata nafi. Jangan ataupun usah. Kalau nak guna jangan, guna jangan. Jangan dikenangkan perkara yang lalu. Kalau nak kata usah dikenangkan perkara yang lalu. Faham? Guna salah satu. Jangan tamak. D. Kebanyakan perabot yang mewah itu berasal daripada negara Thailand. Untuk A dengan D adalah sama. Nampak tak? Daripada. Kalau nak guna masa dan tempat sekarang adalah Thailand. Tempat sekarang adalah Thailand. Jadi, kena guna perkataan dari. Bukan perkataan daripada. Faham? Boleh? Siapa yang kata doesn't mean to make you guys upset? Why, Zurin? You did something wrong? Oh, pasal Korea ke? Tak apalah. Cikgu tak marah pun. Orang lain pula yang marah. Okay ya? Okay. Baca nota di bawah, kemudian jawab soalan berikut. Okay. Yusri, 1. Petang ini, pasukan hoki sekolah kita akan mengadakan perlawanan persahabatan di Padang Sekolah Kebangsaan Pangkal Nering. Okay.
Pada pukul 4 petang nanti, semua pemain mesti berada di padang sekolah berkenaan. Perlawanan dijangka diadakan 30 minit kemudian. Fokus fokus. I nak tanya soalan lepas ni. Nombor 3. Sila arahkan para pemain berkumpul di tempat letak kereta sekolah kita. Bas akan datang untuk membawa kamu ke sana pada pukul 3.30 petang. Perjalanan dijangka mengambil masa setengah jam. Nombor 4. Ambil jersey berwarna hijau kerana pasukan lawan akan memakai jersey berwarna kuning. Pastikan bilangan jersey mencukupi dan lengkap bernombor. Jangan lupa membawa kayu dan bola hoki. Barang-barang tersebut disimpan dalam stor. Kunci ada pada Cikgu Linda. Ambil minuman di kantin dan bawa bersama ke sana. Cikgu sudah uruskan soal ini dengan pengusaha kantin. Cikgu akan datang ke sana tetapi lewat sedikit kerana cikgu ada mesyuarat. Jangan bimbang, cikgu akan membantu anda semua. Jumpa di sana nanti. Terima kasih. Daripada Cikgu Jahnilawati. Nama pun Jahnilawati. Okey, ini adalah memo. Okey, cikgu ini berikan kepada siapa? Kepada siapa memo ini diberikan? Cikgu ni bagi soalan, bagi arahan pada siapa? Type sikit ataupun bunyi sikit. Yang murid tu. Siapa nama murid tersebut? Yusri. Ya. Siapa tak dengar? Yusri ke Aryu. Azhar, Danish, Ivan kata Yusri. Yusri. Okey, Yusri. Jadi Yusri. Okey, tengok sini. Pukul berapakah perlawanan hoki itu akan diadakan? Tengok balik. Pukul berapakah hoki itu akan diadakan? Pukul berapa? Pukul berapa? Yes, pukul 4 petang. Jawapan dia A. Okey, nombor 17. Apakah jawatan Yusri dalam pasukan hoki itu? Ketua pasukan, jurulatih hoki, pengurus pasukan, setiausaha. Apa jawatan siapa yang bising tu? Apakah pasukan Yusri tu siapa? Yusri. Yusri tu siapa? Adakah dia setiausaha pertandingan? Okey, cikgu tengok daripada jawapan kamu. Azhar kata C, Anik kata C, Hasif pun kata C, Yasmin kata C. Jawapannya betul. 17 adalah ketua pasukan. Macam ketua kelas, jadi cikgunya pesan pada ketua kelas. Jadi kat situ pasukan hoki dipanggil sebagai ketua pasukan. Faham? Okey? Nombor 18. Mengapakah pasukan hoki itu memilih jersey berwarna hijau? Jawab. 1, 2, 3. C. Supaya berbeza dengan pasukan lawan. Sebab pasukan lawan pakai jersey warna tak ingat dah? Kuning. Betul kuning? Kuning. Berwarna kuning. Pandai. Ini soalan pemahaman tau. Okey. Cikgu Linda mungkin sekali A. Guru pengiring kepada pasukan hoki. B. Guru pendidikan jasmani. C. Guru rumah sukan. D. Guru kurikulum. Co-curriculum. Jawapannya ialah A. Danish jawab A. Ivan jawab A. Zahra jawab B. Zahra kata B. Zahra? Lagi? Orang lain? Barshana? Jawapan dia apa Barshana? Israel cakap A+. Barshana apa tadi? Tak dengar? Cikgu A. A. Betul. Jawapannya ialah guru pengiring yang akan bawa bersama kamu untuk pergi ke tempat pertandingan tersebut. Okey, boleh? Okey. Yang terakhir nombor 20. Berikut adalah perlawanan persahabatan itu diadakan kecuali A. Untuk menguji kekuatan pasukan lawan. B. Meningkatkan kecerdasan dan semangat. C. Persiapan ke perlawanan akhir. Dan D. Menambah pengalaman bermain. Soalan yang terakhir. 1, 2, 3. 20. Barshana kata A ya? Ya, cikgu. Okey. Yang lain?
Muklis kata si. Israel kata si. Muklis kata Jawapan untuk nombor 20 adalah C. Persiapan ke perlawanan akhir. Okey, jawapan dia ialah C. Sebab dia kata kat sini kecuali. Tak tengok soalan. Kecuali. Tak ada pun kata pasal perlawanan akhir. Dia cuma kata nak uji pasukan lawan, kecerdasan, semangat dan pengalaman sahaja. Sebab dia secara apa? Secara persahabatan sahaja. Ni, perlawanan persahabatan. Muklis kata sahaja jawab C. Yolah tu. Okey, kita ada 1 minit lagi. Ada apa-apa persoalan yang tak faham? Okey tak kelas hari ni? Israel kata nak. Adam kata faham. Okey, Alhamdulillah. So next class, kita akan buat untuk soalan subjektif pula. Okey? Boleh? Okey. Bye. Okey tak? Rasanya macam mana? Okey? Kelas hari ni? Okey, bye. Cikgu pun kena buat jawab dah. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.